Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan 10 prinsip keselamatan hari akhirat. Sambungan pada muka surat 64. Muka surat 64 itu. Sesiapa yang mahukan keselamatan untuk dirinya, maka hendaklah dia perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang dia nak selamat di hari akhirat, ini satu-satunya lah, selain daripada amal-amal kebaikan, kebajikan yang dibuat itu, satu-satunya yang dianggap sebagai ibadat yang disyariatkan, mana seseorang itu kena banyak berdoa kepada Allah. Sebab pada ni setakat yang saya perhatikanlah, umat Islam kita ni dalam bab doa ni terlalu kurang lah. Dalam bab-bab tertentu saja, nak makan, nak naik kenderaan, dalam kita kata perkara-perkara yang tertentu, sedangkan doa Nabi ni semua perkara ada. Jadi maksudkan fal yukthir min du'aillah, banyak doa ni maksudnya kalau boleh, dan sebenarnya boleh. Sebab apa? Sebab doa ni tidak disyaratkan hafal yang bahasa Arab itu, tidak disyaratkan begitu. Kalau boleh ingat, itu terbaik. Misalnya kita apa sajalah, bahkan doa ni dia tidak semestinya dalam bentuk lafaz. Zikir itu sebenarnya doa juga hakikatnya. Sebab bila kita zikir, kita akan dapat sesuatu kelebihan dari si Allah. Supaya kita minta juga. Raditu billahi rabba misalnya, tu zikir. Tapi kalau baca tu, kalau mati, Nabi kata confirm mati dalam keadaan beriman dan dapat syurga lah. Supaya doa pada zikir. Jadi kena faham lah. Bahkan dalam setengah riwayat, bila kita tolong seseorang, Allah akan beri ganjaran kita. Supaya doa juga. Tapi tolong, itu kena faham lah. Bila kata fal yukthir min du'aillah, salah satu maknanya perbanyakkanlah buat kebaikan. Itu salah satu maksudnya. Itu kena faham tu ya. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, hak kita kata doa, doa kita sebut dengan lafaz itu salah satu sahaja. Jadi kalau kita nak bagi ke doa minta kepada Allah ni, ada dalam bentuk lafaz, ada dalam bentuk lafaz juga, tapi dalam bentuk zikir, ada juga dalam bentuk kita tolong buat kebaikan, kita tolong seseorang ataupun kita buat kebaikan. Semua itu dia akan mendapat ganjaran dari sisi Allah. Banyak sebenarnya hadis Nabi. Misalnya kalau ana ambil satu contoh ni, hak biasa ana buatlah. Hadis-hadis pun tahu dah ni. Cerita di zaman dahulu, zaman Bani Israel, tolong seekor anjing, ingat tak? Dia minum anjing tu, minum air, dia tak minta doa pun. Tiba-tiba Nabi kata fasyakarallahu lahu wa adkhalahu Allahul jannah. Allah menghargai jasa baik dia yang dia buat baik kepada anjing, lalu Allah masuk ke dalam syurga. Padahal dia bukan doa tu asalnya, perbuatan baik kepada seekor binatang. Tapi oleh kerana dia buat dengan ikhlas, dalam hadis tu sebut
Dia beri minum air tu kepada anjing tu kerana kasihankan anjing, kesian kepada anjing. Tiba-tiba Nabi kata wa adkhalahullahu jannah. Allah masuk ke dia dalam syurga. Jadi kena ingatlah. Sebab tu ana sebut tu takut kita bahasa kena banyak doa. Tak kena berdoa sama. Tak. Doa ni luas. Nak naik ke neraka. Doa subhanallazi sakharana hadza. Dan ada beberapa doa lain. Tu doa biar Tuhan selamat kita. Jadi kena fahamlah tidak. Jadi kalau kita ambil secara umum, kalau kita nak selamat dunia akhirat, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Termasuk doa, termasuk zikir, termasuk kita tolong orang. Semua tu termasuk dalam kategori doa ila Allah. Baik. Sebab tu dia sebut, kena perhati molek. Sebab dalam terjemahan tu kita tidak nampak maksud dia tu. Bikulli khairin, dengan semua kebaikan. Maknanya faman cuba tengok muka surat 63. Nabi at-Ta'ara dia baca tu lah mudah. Muka surat 63. Faman arada li nafsihi an-najah, sesiapa yang mahukan keselamatan li nafsihi untuk dirinya, falyuksir. Kalau orang ngaji bahasa Arab, fa tu dia panggil fa jawab, lam tu dia panggil lam amar ghaib, dia panggil dalam istilah dia lah. Fa maka lam itu hendaklah yukthir, ia perbanyakkan min du'aillah, doa kepada Allah bikulli khairin, dengan segala kebaikan. Maknanya doa ni bukan makna lafaz tu saja, bukan yang bersifat lafzi tu saja, tidak. Tapi dia termasuk semua kebaikan yang kita buat tu sebenarnya dia terletak di bawah doa ila Allah. Fayad'u Allah bis-sabat. Selain daripada itu, ni ana baca hak karat gitulah, mudah cuba tengok ta'ara. Fayad'u Allah bis-sabat. Dan hendaklah dia berdoa juga kepada Allah supaya Allah berikan keteguhan. Bis-sabat tu mana keteguhan. Biar jadi teguh iman. Orang kata tak gagek tu. Kemah keming. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu, dan hendaklah dia berdoa kepada Allah bisalamah, dengan keselamatan, minaz zaiq, dari kesesatan, kena doa. Sebab dia banyak kesesatan berlaku ni dalam keadaan tidak disedari, tiba-tiba sesak, rupanya dia lupa dia buat tu sebenarnya benih sesak, hak dia sedarnya sudah berbuah dia kesesatan tu. Jadi kita minta kalau boleh, bukan kalau boleh lagi minta kepada Allah, jangan kita sesak ni pada butir tu lagi tidak ada. Kadang-kadang manusia ni butir sesak tu dia tak sedar, ketika sesak masih berbentuk benih tu dia tak sedar. Bila berpucuk, berdahap, siapa berbuah, baru tahu sesak. Kita nak supaya daripada benih tu lagi Allah selamatkan kita. Itu maksud dianya. Wa yad'uhu bis-salah, dan hendaklah dia berdoa kepada Allah bis-salah, supaya dapat kebaikan. Salah ni kebaikan. Tu. Wa ghairiha, dan lain-lain lah. Ikutlah doa gapo pun asalkan benda tu ada kebaikan dunia dan akhirat. Wa ghairaha min khairid dunya wal akhirah. Tu. Sebab tu di sini ana nak tekankan seperti yang disebut oleh Nabi, kita ni orang Melayu tu tak, bukan orang Arab. Doa apa minggu lepas lupa dah. Hak kita ingat tu kita baca. Hak kita nak baca ke Melayu, tapi hak jangan tinggal ni je bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'in dhibalin lam yubda' bi bismillah fajza. Sesiapa yang dia tidak memulai setiap kerja-kerja yang berfaedah lah, kerja-kerja besar, nak naik kenderaan tu besar tu, nak makan, nak bergerak, sepatut dia kata bismillahirrahmanirrahim. Hak tu sebanyak mana dah kebaikan dia akan dapat sebenarnya. Kalau tidak perbuatan itu faqta, terputus berkat, tidak dapat berkat, ataupun jadi tidak berkualiti hak dia buat tu. Sebab itulah ulama kata bismillah ni, sebab tu ana sebut dah sebelum ni, dalam agama Islam kita ni Allah Maha tahu. Allah yang buat, Allah yang wajibkan kita ikut agama dia. Allah tahu manusia ni tak sama. Ada yang orang bahasa Arab, ada yang orang Arab, ada tidak Arab. Jadi sebab itulah dalam agama kita ni tidak ditekankan, tidak disyariatkan hafal doa. Boleh hafal tu boleh,
tidak dinafikan. Tidaklah kata wajib mesti nak doa mesti kena hafal. Tak. Jadi lagu mana? Kita tahu sifat doa Nabi. Bermula dengan puji Allah, selawat pada Nabi, doa. Lepas tu paling tidak kita akhiri dengan kunci doa, iaitu Rabbana atina fid dunya. Cukup dah. Lepas tu kita iringi setiap perbuatan kita tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mana kalau sehari kita naik isap rokok pun kita kata bismillah dulu. No, kita kata gitu. Kita kata gitu. Jadi kalau dia itu, kalau nak sah jadi dua letak dua lalu tak apa no. Kita ayat gitu dia. Biar dia ingat pada Allah. Nah, gitu. Molek tu. Baik. Wa'azamud du'a 'ala al-itlaq, sebesar-besar doa. Ni doa paling besar. Kalau kita tanya kita mana ke doa paling besar, paling hebat? 'Ala al-itlaq tu maknanya secara umum ni hak paling hebat doa. Ad-du'a alladhi fi Fatihatil Kitab. Doa yang terdapat dalam Fatihah tu. Itulah ihdinas siratal mustaqim ila nihayatis surah. Sampai habis. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis sampai habis. Khatu paling wali. Paling besar. Dah kita kata tak ingat. Doa ni biarlah nak sebut saya dia. Katakanlah kita nak ada masalah khusus. Gapo dia masalah? Suami tak segi masjid, isteri tak segi masjid, suami ataupun isteri ataupun anak tak minat pada agama. Tu kita doa. Kita minta ni alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, baca Fatihah sampai habis sini minta doa, ya Allah berilah hidayah kepada anakku. Kita royak dalam bahasa kita. Allah tidak nak sastra pun. Nak cari bersama saing lepel lah. Nah. Dalam bahasa kita. Setelah kita baca Fatihah, sebab tu ulama kata dalam Fatihah tu dia ada dah tu makna puji Allah. Ada dah makna kita rasul tu ada belaka dah dalam tu. Lepas tu minta ya Allah berilah hidayah, berilah kesedaran, berilah keisai pada suami. Gunalah bahasa kita. Dan dengan bahasa tu kita lebih memahami. Dan kita boleh ilhah. Lepas ni ada dibincang tentang ilhah. Ilhah ni maknanya doa semacam kita terdesak, kita tunjuk kita terdesak di hadapan Allah masa berdoa. Hak tu yang dikehendaki, dia panggil ilhah. Siapa menangis, menjerit tak apa. Hak tu molek. Lepas tu akhir sekali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina azaban. Habis. Mudah ya dalam doa ni. Tapi kalau doa hak umum ni, hak umum. Tidak melibatkan anak, semua umum. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tu makna kita, anak kita, tu laki kita, masuk semua tu. Sebab tu dia kata a'zamud du'a fil itlaq. Paling umum, hak paling umum, doa paling umum yang paling besar kedudukan dia ialah Fatihah tu lah. Tu Fatihah tu. Bermula dengan ihdinas siratal mustaqim. Baik, seterusnya muka surat 65 tu ana pakai baca ku Arab ni lah. Fa inna Allah azza wa jal idza hadal 'abda ila siratih fa innahu sayanju qat'an fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya Allah idza hadal 'abda, apabila dia memberi petunjuk pada seseorang hamba, kita lah hamba tu, ila sirati, ke jalannya yang lurus. Siratihi itu siratil mustaqim maksudnya. Fa innahu sayanju, maka sesungguhnya orang itu sayanju, dia akan selamat. Qat'an, pasti orang itu akan selamat. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Tuan terima begitu mudah payah lagi. Pasti selamat orang itu. Dia minta-minta, tiba-tiba Allah makbulkan doa, Allah beri hidayah. Pasti selamat dia dunia akhirat. Tak nak kata berapa saat tu kata ihdinas siratal mustaqim. Tak payah apalah. Engkau ingat dah. Ihdinas siratal mustaqim. Bawa kereta pun sebut tu selain pada zikir-zikir perbanyak kereta. Ni alal itlaq. Secara umum ni lah paling besar doa. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berilah petunjuk supaya aku sentiasa mengikut jalan yang benar. Siapa jalan benar tu, jalan siapa? Siratal ladzina anam, iaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat tu, para anbiya, para rasul, mursalin, itu masuk semua. Ghairil maghdubi alaihim walad, bukan jalan orang yang kamu benci, Yahudi dan Nasara dan sebagainya, dan mana-mana orang sesat, bukan jalan itu. Waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang kamu benci, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Minta tu. Baik, dia ada sebut lagi situ kan. Wali ahammiyati hadha ad-du'a lil 'abdi,
Dan oleh kerana pentingnya doa ni, doa mana? Doa ihdinas sirat tu. Minta jalan petunjuk supaya kita ni sedar tak sedar pun sentiasa tegak di atas jalan benar. Penting tu, besar tu doa tu. Oleh kerana penting sangat doa tu, wa izami hajatihi lahu, dan betapa besarnya keperluan doa ini untuk kita. Betapa besarnya keperluan doa ini untuk kita. Iftarada, tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab kat, dia panggil jawab lah tu. Maka iftaradallah qawlahu fil yaumi wal lailah 17 marrah, maka Allah memfardukan doa tadi, ihdinas sirat tadi, dalam sehari semalam itu 17 kali kena baca. Setiap rakaat ni kena baca Fatihah. Enggak kita semaya fardu ni berapa kali? 17 rakaat lah. Enggak 17 rakaat. Tak termasuk lagi tu sunat-sunat, tu wajib saja. Enggak setiap rakaat ni kalau tak baca Fatihah, la salati liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang tak panggil semaya kalau tak baca Fatihah. Maknanya 17 kali paling kurang. Malah gohong tahu mana pun. Dia tetap 17 kali je. Tapi naknya bawah tu dia ada buat. Okey, kita baca bi'adadi raka'atis salawatil, berdasarkan bilangan rakaat semaya fardu. Bi'adadi raka'atis salawatil maktubah, berdasarkan bilangan rakaat semaya fardu. Dia kata saya buat 15, cik mu tak mai subuh. 15 dia bila hari ni, cik tak mai subuh tu kakak tu. Nah, mana kalau cukup kena 17. Fayambaghi 'alal muslim, maka sepatutnya kepada seseorang muslim, wahwa yaqra surat al-Fatihah, ketika dia baca surat dia sepatutnya, kita semua ni, saya hadirin dan hadirat, hak sepatutnya ketika dia baca surat al-Fatihah dalam semaya itu, an yastash'ira, dia menghayati, dia merasai, dia menghayati hadzal du'a al-azim, hadzal du'a al-azim, doa yang maaf besar ni. Lepas ni kita nak semaya Isyak 4 rakaat, mana 4 kali baca. Masa kita kata ihdinas siratal mustaqim, kena hayati, an yastash'ira, dia kena hayati. Kalau hak tu tak faham makna hadirat, agak berat lah sikitnya. Sebab hak tu nak kali kena tahu, tak tahu lain pun kena tahu Fatihah tu, baru jadi kesan tu besar dalam solat. Masa kita tu semaya ihdinas siratal mustaqim, biar ada lahir hadir makna tu. Siratal ladina an'am, biar ada. Itu maksudnya. Barulah dia memeriksa wa hajatihi lahu bistimrar, dan menghayati doa tu dia kena istimrar sama-sama. Bila baca tu penghayat tu istimrar, kena sama-sama, kena konsisten, istiqamah tu. Tu. Fa inna zafar wal fauza bil hidayah, sesiapa yang berjaya, sesiapa yang zafar makna berjaya, wal fauz tu makna berjaya, sama makna tu. Fa inna zafara, sesiapa yang dapat, wal fauza, dan berjaya, bil hidayah, dapat hidayah. Kalau dia duduk ihdinas sirat, tiba-tiba Allah beri sungguh. Bayang kan 17 kali tak termasuk sunat lagi, minta sama, tak kata Tuhan tak beri. Minta sekali pun Tuhan beri dah. Ni dalam semaya fardu 17 kali. Semaya sunat kapik fardu kalau kita panggil. Rawatib, tak kira lagi semaya duha, semaya tahajud, semaya tahiyatul masjid, banyak lagi solat sunat tu tak? Setiap kali kata ihdinas siratal mustaqim, ingat, bayarkanlah. Kena buat semua, kena ingat semua, kena hari itu. Baiklah, kita buat andai. Biarlah dalam banyak-banyak tiba-tiba Allah beri sungguh. Boleh hidayah sungguh. Yahsulu bihil khaira wan najah wal fawzal kabir fid darain, maka orang itu akan berjaya meraih kebaikan dan kejayaan dan juga keselamatan yang besar di dua kehidupan, dunia akhirat. Kena ingat aja. Kalau tak ingat lain, tu wajib ingat. Kita letak tadi kita untuk motivasi diri kita, wajib ingat makna tu, dan kena lahirkan makna dalam mina ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah banyak sangat kebaikan yang kita dapat. Dah kita baca Quran tak tahu dah makna, tiba-tiba Fatihah ada ulas semua setiap kali rakaat tu tak ingat juga. Tu kena buat perubahan. Kalau tak ingat tu kena buat perubahan, biar ingat. Kena urus diri kita. Baik. Fad-du'a wal luju' ila Allah, doa dan berlindung kepada Allah. Lujuk ni gini. Ni ya. Sebab tu anak nak baca Arab tu. Sebab kita boleh royak makna kalimah tu. Wad-du'a
Fad-du'a wal luju' ila Allah Subhanahu wa taala, doa dan lujuk kepada, lujuk ni gini, lujuk ni pergi, bukan sekadar berlindung, pergi untuk berlindung. Dia ada makna pergi. Tu makna lujuk. Kalau berlindung saja kalimah lain. Lujuk ila Allah, pergi berlindung kepada Allah, yalja ilaih. Tu. Mari masjid, patut doa. Balik rumah doa. Mana ada makna seolah-olah kita pergi, sebab masjid lah tempat paling mustajab doanya. Boleh etikah lagi. Duduk tu setiap saat tu, kalau kita dalam keadaan ada wuduk, tidak melakukan perkara yang menyalahi disiplin mari masjid, setiap saat boleh pahala. Tak ada tempat lain boleh pahala gitu. Masjid ya. Dalam gua mana-mana pun tak boleh. Gua ni tempat bewok tak? Orang manusia ni dalam masjid. Kasar sikit sebut tu tak. Sebab ada orang tu nak menajak pada Allah masuk dalam gua. Agak pelik sangat dia tu. Tak kena gitu. Dia kena mari masjid. Gua ni tempat bewok, tempat kura tak pergi. Kita kata Ashabul Kahfi tu, hamba tak ada masjid. Lepas tu keadaan tak selamat lah. Tak boleh nak kiyah gitu. Cuba kita tengok lagi. Ni Anas, wal ilhahu alaihi bis sa'al. Wal ilhah ni dan mendesak-desak diri minta. Ilhah ni kita desak diri kita minta. Desak ni lagu mana? Minta tu acak kali. Ilhah ni kita desak diri kita biar minta. Ciri ilhah ni minta acak kali, pelbagai ke doa, hayati doa, fahami maksud doa. Kalau boleh menangis pula, jangan buat-buat. Jangan ambil lada apa? Bukan lada apa tu? Bawai ke dia? Bawai putih tu letak ayah buat gitu. Hayati, insya-Allah dia akan marilah perasaan tu. Ilhah tu. Setengah ulama kata ilhah ni hak paling besar makna ilhah, banyak doa. Kalau orang lain, kalau kita banyak minta, dia marah. Mari pula tu. Aku dengar suara dia serabut dah. Padahal kau tulis salam. Assalamualaikum, tak apa lagi masuk. Esok mari pula salam. Mari pula dah. Lepas tu lusa mari pula. Tak jawab lepas tu. Senyap gitu. Tapi Allah tak minta tu dia marah. Bukan dia sumak dalam neraka, orang tak minta. Tu lain tu. Itu mana ilhah. Ni ciri utama doa. Wal ilhah alaihi bisu'al, dan mendesak diri minta. Minta ke dia? Minta doa hak sebesar-besar yang boleh menyelamatkan kita dunia akhirat. Hak tadilah ihdinas siratal mustaqim. Hak tu paling besar. Hak lain tu pemangkin, tambahan sahaja. Dan kita aktifkan zikir-zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap pagi raditu billahi rabba. Lepas tu baca pula sayyidul istighfar tu. Pada dah hak tu. Kalau tak baca lain pada dah tu. Hak tu nak hari dah tu. Pada dah tu. Sebab itulah hana tengok dalam fiqhul adiyah wal azkar, fiqh doa dan fiqh zikir, dia kata Allah tidak suruh kita baca semua doa sebab banyak. Allah tahu dah kalau suruh orang Arab tak boleh buat saka kita. Cuma Allah nyat kita banyak setiap, sebab tu doa ni hak tiap hari ni asal daripada Nabi. Oleh hak tu sampai mati tak apa dah. Baik kita kata tak ingat Rabbana atina sampai mati. Lepas tu kalau ada kes-kes khusus misalnya hari ni, mari tak ada kes ni. Tiba-tiba hari ni tengok anak dia sakit. Minta lah khusus tu. Hak tu tak minta sama tu. Hak minta sama-sama ke dia? Ihdinas siratal mustaqim. Hak ni kena sama-sama. Anak sakit ke, anak segar ke, tak ada pitih ke, ada pitih ke, accident ke, rumah terbakar ke, dia tak boleh tinggal ihdinas sirat tu. Tu maksud itlaq tu, itu maksud al-itlaq tu. Faham tak? Gitu kan? Baik. Walihadza kana al-anbiya, dan kerana inilah, atas faktor inilah, maka para nabi, bukan seorang nabi, para nabi alaihimussalam, yad'una Allah, mereka sentiasa berdoa kepada Allah bin najah, supaya selamat. Maka pasti Allah akan makbulkan doa mereka. Ni hak nabi doa hadirat. Kita duk baca sama Allahumma ajirni minan nar. Nak kali lepas maya. Bahkan hak ni ulama kata baca sama pun tak apa. Allahumma ajirni minan nar ni maksudnya ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Lepas tu kalau kita ingat kepada anak kita Allahumma ajirna, kita tambahlah ya Allah selamatkanlah kami kita niat isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, sahabat-sahabat kita, rakan jemaah kita, biar terbaik ya Allah selamatkanlah mereka semua tu daripada neraka. Bayangkan hadirat kalau kita buat dalam keadaan kita faham, kita pun jadi sayang kepada sayang-sayang kita.
jadi sayang pada keluarga kita. Kita doa sama kebaikan. Itu cara agama mengikat hubungan hati manusia tu. Itu cara agama. Dalam hadis ada sebut. Biarlah nak sebut. Hadis ni hadis yang dipetik, anak petik daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Buku ninya 52 perkara ghaib, hadis-hadis 52 hadis yang menyebutkan perkara ganjil, ghaib dan ganjil. Perkara ghaib dan ganjil dan sahih. Tu. Antaranya disebut ni hadis dalam kitab lah Al-Jannatu wan Nar. Sila Al-Jannatu wan Nar. Dia bicara tentang syurga dan neraka, dia mari semua hadis-hadis Quran, hadis tentang syurga. Antara dia sebut dalam kitab tu, antara nikmat besar dalam syurga makan bersama keluarga dan teman-teman. Mana teman-teman keluarga kita masuk syurga sekali ni, dia ada makan besar. Makan besar. Maka sukalah sayang-sayang. Boleh ngopi lah kita kata. Boleh buat lah buat dalam syurga sepanjang mana pun tak apa. Dia tak ada dah semaya Zuhur, tak ada dah. Waktu tu kan hadrat. Tu disebut. Kita duduk dalam syurga ni, kalau keluarga tak masuk syurga apa suka dah, tapi bayangkan keluarga kita, anak kita, isteri kita, sayang-sayang kita duduk buat laba semua tu dah ada. Dia kata dulu tak lama mana trik ni kita buat biar lama sikit dah. Tak apa. Tuhan bui. Dengan minumnya, semua jenis minumnya ada. Arak, susu, madu, percuma. Itulah sebenarnya yang kita nak. Kena buatlah. Wa yunajjihim mimma nazal bin, dan Allah menyelamatkan mereka daripada segala bala, bencana dan ujian yang menimpa mereka. Cuba tengok contohnya, ni contoh misalnya doa Nabi Allah Nuh. Cuba tengok Nabi Nuh bila Allah uji dia doa lagu mana? Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Faqala subhanahu wa ta'ala fa anjaynah wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kata doa Nabi Nuh kepada Allah SWT, Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, masyarakat aku ni kadzabun, mereka ni pendusta semuanya, pelawak hangit semuanya. Masyarakat aku ni pembohong saja, wahai Allah. Faftah baini wa bainahum, engkau berilah kemenangan kepadaku. Mana bukalah fathan. Kalau nak terima itu, ya Allah, anugerahlah kemenangan antara aku dengan mereka, sebab aku ni sentiasa bertempur, sentiasa bertengkar, sentiasa berlaku konflik antara aku dengan masyarakat aku yang pendusta. Faftah baini wa bainahum fatha, ya Allah, berilah aku menang dalam pertarungan ini. Wa najjini, dan selamatkanlah aku. Ini doa Nabi Nuh ni. Wa man ma'iya minal mu'minin, dan mana-mana orang beriman yang bersama aku. Nabi Nuh doa. Maka Allah jawab dalam surah yang sama ini, Allah pun jawab, fa anjaynah, maka kami selamatkannya. Nya tu maknanya Nabi Nuh tu. Wa man ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya, fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh dengan makhluk Allah tu. Mashhun tu penuh kapal, binatang apa ada. Syiah kata dalam tafsir dia kata ahli sunnah tidak dibenarkan naik kapal ni. Dari kitab tafsir dia, anda baca kitab tafsir, tolong tu Syiah ni. Dia sebut nakalnya beruk itu sebut ni babi boleh naik belakang, ahli sunnah tak boleh. Dalam kitab Syiah. Jadi hok kata fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh dengan penumpang tu, ahli sunnah tak ada. Ahli sunnah naik kaki. Bapa anak kata naik kaki tu, dah kita selamat juga. Kata naik ni tu dia panggil dalam istilah agama kita, dia panggil mengubah tahrif lafzi, tahrif maknawi. Dia ubah makna Quran. Boleh jadi kafir tu. Kalau buat dengan sengaja boleh jadikan main sengaja membawa kitab. Baik, seterusnya. Tu doa Nabi Nuh. Cuba tengok doa Nabi Lut pula. Lut ni parut lagi hadrat besar ujian. Bukan ni bagi LGBT lah ni. Kira-kiranya begitulah. Homoseks ni. Lelaki suka kepada lelaki, rasa fitrah. Doa Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Faqala Allah subhanahu fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhanku, najini, selamatkanlah aku, wa ahli, dan ahli keluargaku, mimma ya'malun, daripada fa'il perangai apa-apa tu buat tu, daripada aktiviti yang pok-pok tu buat, selamatlah, janganlah keluarga aku jadi terlibat. Maka Allah pun jawab, Allah makbulkan doa Nabi Lut itu dengan kata fanajjainah, maka kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan ahli keluarganya ajmain, semua sekali. Baik, yang ketiga, doa Nabi Yunus. Ini doa Nabi Allah Yunus pula. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Faqala subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-Anbiya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah ketika dia berada dalam perut ikan Nun itu. Al-Hud, Hud ni mana ikan besar, Al-Hud mana ikan besar. Apa dia doa? Fanada, maka dia menyeru, yakni dia berdoa fi dhulumat, dalam kegelapan ketika berada dalam perut ikan itu. Apa dia sebelum cuba tengok ni, dia kata doa. Tapi ni zikir ni. Allah, bahawasanya tidak ada ilaha, mana-mana Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau sahaja wahai Allah. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu, telah berbuat oleh aku, minadh zalimin, dari kezaliman. Aku ada buat tak kena ni wahai Allah. Tu maknanya ke dia? Zahir tak ada nampak minta doa tu. Sebab tak nak kata zikir itu doa, munajat itu doa. Walaupun zahir tak nampak minta, ni kan zikir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau sahaja. Maha suci engkau daripada tohman-tohman jahat itu. Sesungguhnya aku ni telah buat perkara zalim. Maknanya ke dia? Selamatkanlah aku ya Allah. Itu maksud. Jadi Allah jawab fastajabna lahu, maka kami mustajabkan doa dia, kami makbulkan doa dia. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada kegelapan dalam perut ikan itu. Wa kadzalika, dan demikianlah nunjil mu'minin, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yang keempat, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi hali Musa wa Harun, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, telah mengabadikan kisah Nabi Musa dan Harun dalam surah As-Saffat. Apa dia? Walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan demi sesungguhnya kami telah memberi kurniaan, kelebihan kepada Musa dan Harun. Kedua-dua ni adik-beradik yang jadi Nabi. Wa najjaynahuma, dan kami telah menyelamatkan mereka berdua. Wa qaumahuma, dan kaum mereka berdua, minal karbil azim, daripada bencana yang sangat besar. Apa dia? Fir'aun itulah. Berat adalah kalau kita baca sejarah Fir'aun zaman kita ni, tak ada. Bila ahli nujum negara dia kata tuanku ni akan kerajaan tuanku ni akan digugat, tuanku ni akan dijatuhkan oleh seorang anak lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dia wak keluar, bila begitu takut dia akhir sekali wak keluar satu peraturan, mana-mana anak, mana-mana perempuan Bani Israel yang mengandung, semua dia ambil nama data, bila beranak kalau tu biar jatuh bunuh. Berat tu. Berat tu. Inilah Hamka kata, takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Tu bahasa Hamka. Takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Rupanya orang anak dia takut tu pergi duduk kat dia. Tu orang panggil takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Siapa tahu? No. Jak kecil lagi cerita dia tarik janggut tu. Kali dia pergi ajak kecil lagi ke Firaun ni. Tarik. Tu orang panggil takdir Tuhan. Akhirnya selamat. Firaun mati tenggelam bersama bala tentera di Laut Merah. Ni mak besar. Kami terima. Baik, seterusnya cuba tengok. Tu 4 contoh saja tu. Banyak lagi dalam Quran tu 4 contoh. Doa Nabi sendiri tak sebut sini. Banyak benar. Wa hakadha man yata'ammal al-Quran al-Karim yajid fiha syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya alaihi wassalam. Dan demikianlah sesiapa yang mengamati sesiapa yang mengamati ataupun sesiapa yang tadabbur Al-Quran, yajid fihi syai'an katsira, pasti dia akan dapati sangat banyak
perkara berupa ad'iyah, doa-doa para nabi alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran tadabbur, kalau baca saja tak berasa, duk baca saja tak tahu buta makna, tu tak nampak apa satu. Ni maknanya biar ada seorang guru baca terjemah, lepas tu bui sikit makna, tadabbur saja. Supaya ustaz-ustaz kita duk buat ni lah. Beberapa orang ustaz kita ni mana aktif dalam ni, mereka rekah tak apa dah. Nak dalil tu hak lain pula, kelas lain pula dah hak dalil-dalil tu. Mereka rekah. Nak boleh faham dah, boleh nampak dah ni banyaknya doa para nabi dalam Quran. Wa su'alihim rabbahum, dan permohonan mereka kepada Tuhan mereka. Dah kalau nabi hak maksum peminta ketemu gak kita ni lagilah hadrat kena perbanyak. Wattirahim baina yadayhi, dan ini ana terima mafhum dan mereka serahkan urusan hidup mereka kepada Allah, semua keadaan mereka. Dalam keadaan senang, keadaan susah, mereka semua serah kepada Allah. Ni orang panggil pasrah secara total. Fa idza azamta fatawakkal. Usaha nak selamat, usaha nak buat kata suruh Tuhan. Semua suruh Tuhan. Tu cara hidup para nabi. Cara hidup kita macam mana? Cara hidup kita macam mana? Kau bila susah ni tak ingat Tuhan. Senang dah tak ingat dah. Senang tak ingat dah Tuhan. Susah tak ingat juga. Kalau lagu tu kita tidak ittirah fi yadi. Kita tidak serah hidup kita kepada Allah kalau lagu tu. Nabi semua serah. Dalam apa keadaan pun tak ingat ke Allah, ingat ke Allah semua. Tu. Hak tu betul dah je. Wa hakadha sa'iru man iltaja ila rabbil alamin wa du'a. Dan apa ni? Tinggal. Fa ajaba Allah da'watahum. Maka Allah makbulkan doa para anbiya itu. Allah doa para nabi Allah makbulkan. Wa haqqaqa lahum talabatahum, dan Allah pastikan mereka dapat apa yang mereka minta itu. Wa hakadha, hak dia nak ayatnya ke dia? Hak dia nak ayat sebenarnya. Demikianlah semua orang yang minta berlindung, minta doa kepada Tuhan semesta alam wa da'ah, dan sentiasa berharap, berdoa, minta, fa innahu la yukhayyibu abdan doa. Allah pasti tidak akan sia-siakan permintaan hamba dia. Maknanya nabi ni hak tidak buat salah dah, hak maksum dah tu, minta Tuhan. Juga kita hak buat dosa lagilah Tuhan terima kalau minta. Maknanya keperluan kita kepada doa, keperluan kita kepada mengharap kepada Allah, keperluan kita supaya Allah selamatkan kita tu, keperluan itu lebih besar kita daripada nabi sebenarnya. Moga nabi ni maksum, kita dah. Tiba-tiba umat Islam tak rasa besar hak tu. Tak rasa perlu hak tu. Tu orang panggil lalai tu. Itulah maksud lalainya. Itulah yang dimaksudkan lalai. Baik. Wala yuraddu sa'ilan rajah, dan Allah tidak akan sekali-kali menolak harapan orang yang berdoa. Allah tak akan tolak. Ni doa pun tak khabar dia ingat ke lain. Bahaya hadirat, biar anda nak sebut sikit lah. Jangan dimarah lah kan anda sebut. Hak tu email kita doa tu kita faham tak? Tak faham. Sebab tu hadirat jangan sudah situ. Jangan sudah para amin gitu saja. Sebab kita tak faham tu email doa ke Arab. Kadang-kadang suara tu tinggi dah tak supaya kita amin. Amin tu orang panggil tafa'u, kita berharap baik. Tak tu imam minta tak molek. Dia panggil tafa'u, minta, kita harap mestilah. Tapi tak cukup sekadar tu, kita kena doa sendiri pula lepas mai. Kita mai sunat lepas tu mintalah. Jangan kita latih diri kita berpada dengan yang imam itu saja. Tak cukup. Imam itu berdoa sebab Nabi suruh. Tu imam ni hadirat dalam hadis Nabi, bila seorang jadi tu imam, antara tanggungjawab dia kena doa kepada makmum. Tu tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita pada diri kita sendiri, tak kena amin sampai mati. Tak kena ubah lah. Mana jangan cukup setakat amin gitu saja ni. Tapi kita sendiri minta, sebab masalah kita semuanya, saya hadirat semuanya, dia ada masalah hak tak serupa dengan orang lain. Masalah kita khusus. Bila kita nak minta? Gitulah hadirat. Ni untuk sebagai peringatan kepada kita sendirilah. Baik. Faman raman najah fid dunya wal akhirah fa alaihi bid-du'a. Sesiapa yang kepingin, sesiapa yang nak berjaya dunia akhirat, fa alaihi bid-du'a. Wajib dia berdoa. Siapa nak selamat dunia akhirat, tidak sunat, wajib dia berdoa. Baik, seterusnya. Wa 'alal 'abdi an yastadhkira kulla lailatin an najatahu bi yadillah. Menjadi kewajipan kepada setiap orang bahawa dia minta, yastadhkira tu minta, mana berzikir. Dia kena
berzikir dalam keadaan meminta pada setiap malam supaya dia ni selamat. Minta tu biadillah, dengan kuasa Allah lah. Minta supaya Allah selamat, kena setiap-tiap malam, kena berzikir semua. Sama ada zikir dalam bentuk doa, sama ada zikir dalam bentuk semaya, sama ada zikir dalam bentuk baca Quran, zikir dalam bentuk apa pun. Semua tu dia kena harapkan supaya Allah SWT selamat ke dia. Wala najata illa liman najjahullah. Tidak ada keselamatan sebenar melainkan bagi orang yang Allah selamatkan dia. Maka orang yang maka seseorang fayafzi'u ila rabbih rajan, maka seseorang itu dia kena desak diri dia. Supaya dia sentiasa mengharapkan kepada Allah, menghina diri dia kepada Allah, tami'an dalam keadaan tamu, sangat ingin bi an yaj'alahu fi rakbin najin al-faizin, supaya dia ni diletakkan di bawah senarai orang-orang berjaya yang selamat daripada azab Allah. Kena doa begitu. Ya Allah, masukkanlah aku senarai orang-orang yang selamat di hari akhirat. Minta gitu. Tak boleh tak ingat aku Arab agama, aku Melayu. Tu apa surah ayat. Orang bisu doa tu apa. Nah, sokah kita tidak bisu. Nah, okey. Ana ambil sikit lagi lah akhir tu. Fa'anil Bara bin Azib radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shikkikal ayman thumma qala. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia kata Nabi telah bersabda, apabila seseorang kamu datang ke tempat tidurnya, nak tidurlah, maka bila dia nak tidur, kalau terjemah mahfuznya gini, bila seseorang itu nak tidur, berwuduklah dulu seperti wuduk nak semaya. Bila nak tidur, sebelum sampai ke tempat tidur, ambil wuduk dulu seperti wuduk nak semaya. Ulama tafsir sebut, pensyarah hadis sebut wuduk akalis salah, wuduk seperti wuduk salat, maknanya wuduk yang sempurna. Thumma taji', kemudian dia tidurlah di atas lambung kanan dia. Lepas tu nak tidur lagu mana, lepas tu ikutlah. Sebab tak ada orang tidur gitu semua siapa kesedar. Kalau lagu tu lari Chelsea lagu tu. Mula-mula nak tidur tu mungkin Nabi buat gitu. Walaupun tidak disyariatkan, tapi letak masa tu berdoanya. Masa duduk kita duduk nyengir lambung ni ke sebelah kanan ni, ya Allah, doa ni. Lepas tu nak balik ke mana, tak kaki lah kata pun tak apa dah tu. Mula-mula dia kata gini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata hak ni gapo dia maksud dianya? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, aslamtu wajhi ila, aku serahkan wajahku kepada engkau. Mana aku serahkan seluruh hidupku kepada engkau. Ni orang panggil berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wa fawwadtu amri ila, dan aku serahkan urusan hidupku kepada engkau. Tadi sebut dah aku berserah kepada engkau. Ni fawwadtu ni aku serah padamu, ikutmu lah nak buat lagu mana pun ya Allah terhadap aku. Tu orang panggil munajat. Ni orang panggil munajat. Wa alja'tu zahri, dan aku berlindung, aku sandarkan belakangku kepada engkau. Sandarkan belakang itu makna pergi nak minta sesuatu, pergi rapat dengan Tuhan. Mana serah jugalah, serah diri jugalah. Raghbatan, dalam keadaan ingin, warahbatan, dan takut ilaika kepada engkau. Nak tapi takut. Tu sifat orang beriman. Nak tu Allah selamatkan. Lepas tu dalam masa yang sama takut kepada Allah. Sebab tu tak buat maksiat tu. Ni nak saja takut tak? Tu yang agama kursi tu. Kita ni biar dengan Allah ni kita mendekatkan diri dalam keadaan raghbatan wa rahbah, dalam keadaan ingin dapat kebaikan daripada Allah dan takut kepada Allah, baru berjaya. La malja wa la manja, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat selamat daripada azab engkau illa ilai, kecuali berlindung kepada engkau. Kita nak selamat kepada Allah, kena dekatkan diri sedekat-dekat kepada Allah. Kalau takut korima, kita lari sejauh-jauh. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, amantu,
aku telah beriman bi kitabika, dengan kitab engkau, allazi anzalta, kitab yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika, dan aku beriman kepada nabi engkau, allazi arsalta, iaitu nabi yang engkau utuskan. Apa khasiat doa ni? Ni nabi sebut, ana percaya. Kalau orang lain sebut tabak, ana tak percaya. Nah, ni sebab nabi sebut. Manusia setinggi mana serba dia, dia tidak boleh royak fadilat doa. Nabi saja boleh. Tu kena pegang molek kata kunci. Gapo dia? Fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhir ma tatakallamu bih. Jikalau engkau meninggal dunia pada malam itu, kayak kita nak tidur kan, ni tidur ni bukan tidur qailulah siang hari, ni tidur malam. Kalau mu mati, ni anak kecek bahasa muda, kalau mu mati malam tu fa anta 'alal fitrah, engkau ni mati dalam keadaan tak ada dosa. Fitrah tu sepau baru lahir, tak ada dosa. Ni dosa kecil ni. Kalau dosa tipu orang tu tak boleh tu. Tak okeylah dia ambil duit 1 bilion, tidur baca doa ni. Nah, apa? Tidak lagu tu ada tak logik tu. Ni dosa-dosa lain lah antara kita dengan Allah ke misalnya. Tak apa, bukan berkait. Kalau berkait dengan manusia, dia mesti melalui taubat khusus. Beratlah sikit. Waj'alhunna, dan engkau jadilah doa tadi sebagai kalam akhir sebelum tidur. Nak kecek dengan bini, kecek dulu. Lepas tu ayat bini boleh kecek ni. Kata ambo nak baca doa ni. Kena ayat bini tu bini pun kata oh sopo juga. Ambo nak ayat dah tadi, demo dulu. Nah, pakak baca doa ni boleh kecek ni. Lepas tu nak kecek juga isyarat gitu ya. Nah. Jadi maknanya hadirat boleh amal lalu malam ni. Boleh takutnya mati malam ni. Esok kan? Dah kira-kiranya selamat dunia akhirat insya-Allah. Jadi untuk yang seterusnya tu kita bincang minggu depan lah. Kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.